علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نعرف بأوامرك ونعرف والله من ملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا برحمتك وعلمنا رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا وعلى عقدة من لساننا. قال الشيخ المسند لنا وعن أبي دارنا. Sekarang. Keduanya daripada tiga. Keduanya air yang berubah akan sebagai berubah yang banyak dengan benda yang suci yang mukhalid bagi air, yang terkaya ia bagi air, yakni yang dapat dipeliharakan air daripadanya, seperti za'faran atau tepung atau kapur yang rakil atau qatran yang cair dan mani dan buah kayu, gugur atau kembang. Kedua daripada tiga kedua daripada tiga yang mana kata dulu, dan yang lain daripada air mutlak terbagi atas dua bahagian. Lain daripada air mutlak, maknanya kalau bukan air mutlak tak boleh kita guna untuk mengangkat hadas dan tak boleh guna untuk menyucikan najis. Sebab disyaratkan untuk nak mengangkat air yang boleh kita guna untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis itu air mutlak saja. Maka di sini dia katanya dan lain daripada air yang mutlak terbagi atas dua bagai. Air yang bukan air mutlak tu terbagi kepada dua bagai. Terbagi kepada dua bagai itu kerana bahawasanya ada kalanya air yang suci hanya tiada menyucikan. Satu daripada dua bagai itu suci pada diri, mana diri dia tu suci, bukan najis, bukan mutanajis. Tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Maknanya tak boleh guna untuk menyucikan hadas dan menyucikan najis. Dan iaitu air yang suci hanya tiada menyuci itu tiga bagai. Yang pertama air musta'mal. Itu kita dah faham. Kedua pulanya air yang berubah. Air yang berubah, sebut kata berubah ni berubah pada sifatnya. Bukan maksud berubah jadi sedikit ke jadi banyak tu, itu bukan maksud. Maksud berubah di sini ialah berubah pada sifat dia. Pada baunya, pada rasaannya dan pada warnanya. Atau pada mana-mana satu daripada tiga itu. Adapun berubah jadi sikit, jadi banyak tu tak bilang kata berubah. Berubah dianya akan sebagai berubah yang banyak. Jadi perubahan air itu berubah yang kuat daripada asal dia. Berubah yang banyak, mana sifat berubah tu kuat. Jadi berubah tu sebab apa? Sebab dengan benda ini, dengan sebab benda yang suci. Dengan benda yang suci ni, dengan sebab masuk benda yang suci.
Jadi benda yang masuk dalam air itu benda yang suci, bukan benda yang najis, bukan benda yang yang mutanajis. Bahkan benda yang masuk dalam air menyebabkan air jadi berubah kuat saat itu, benda yang suci maknanya bukan najis, bukan mutanajis. Dengan benda yang suci, lagi pula dengan mukhalid bagi air. Dengan mukhalid, benda yang bergaul, yang bercampur dengan air. Dia kita ada dua perkataan, mukhalid dan mujawir. Kalau mujawir tu benda yang masuk dalam air, kita boleh asingkan dia daripada air. Kita nak buang dia tu daripada air tu boleh. Tetapi kalau mukhalid tu apabila suatu benda dia masuk dalam air, jadi bersdaging dengan air. Sehingga kita nak asing dia daripada air, tak boleh. Yang terkaya ia benda yang suci bagi air. Maknanya yakni yang dapat dipelihara, yakni dijagakan air daripadanya. Ya, air tak terlibat dengan dia. Kita nak jaga supaya air lepas daripada dia tu boleh. Seperti za'faran, suatu jenis bunga. Za'faran yang warna oranye, merah-merah oranye. Seperti za'faran, maka za'faran ni ialah suatu benda yang suci. Apabila dia masuk dalam air itu, menyebabkan air itu jadi warna kuning-kuning, kuning oranye. Maka za'faran san itu suatu benda yang terkaya daripada air. Maknanya dia tu tak terlibat dengan air. Kita nak jaga kalau air tu, kalau nak jaga daripada za'faran tu boleh. Sebab dia tak bersakutan tu. Air dengan za'faran tidak bersakutan. Sama juga tepung dan sebagainya. Seperti juga air dan gula, dia tak bersakutan. Air dengan apa dia? Dengan kopi, dengan serbuk kopi, kita boleh nak jaga. Air kita supaya tak jadi air kopi, jangan masuk serbuk kopi. Air kita supaya tak jadi air za'faran, jangan masuk za'faran. Air kita supaya tak jadi air manis, jangan masuk gula. Begitulah. Air kita tak nak jadi air tepung, jangan masuk tepung dalam air. Itu mana terkaya daripada air, boleh lepas. Dia tak macam tanah. Tanah tu benda yang tak terkaya air daripadanya. Sebab macam mana air tu nak lepas pada tanah, biasanya air tu daripada asalnya tanah. Jadi maknanya kita nak jagakan benda itu daripada masuk dalam air itu boleh. Senang saja. Tak nak bagi masuk za'faran, jangan curah masuk dalam, jangan letak za'faran dalam air, boleh jagalah. Jadi seperti za'faran atau tepung atau kapur yang rakul. Ini saya tak pasti baca macam mana. Rakul ke rakil ke, tak pasti. Tapi maksudnya kapur yang hancur. Kapur baru. Kapur barus. Yang rakil mana yang hancur. Jadi macam tepung. Adapun kapur yang beku, yang keras, yang jadi seketul-seketul itu tak mengapa sebab dia tak jadi bergaul dengan air. Atau qatran tar, yang cair. Dan mani, air mani, dan buah kayu, buah-buahan. Yang buah kayu gugur. Yang gugur masuk dalam air. Gugur, jatuh, masuk dalam air. Atau kembang. Kembang tu jenis-jenis tumbuhan yang hijau-hijau yang ada kat muka air tu. Kembang yang jatuh di dalamnya. Yang masuk di dalam air. Kita masuk dalam air.
Asal air itu tidak ada kimbang. Tetapi kita masukkan kimbang itu ke dalam air. Kemudian daripada yang dijatuh atau kimbang yang dijatuhkan, yang dimasukkan ke di dalamnya dalam air. Dijatuh, dimasuk, diletak, kemudian daripada tumbuk. Tumbuk hancur. Kita tumbuk, kita tumbuk sehingga jadi hancur, maka masukkan di dalam air. Adapun pokok kimbang yang sedia asal tu dia ada kat muka air itu tak mengapa, sebab kita nak jaga dia daripada air tak boleh. Adapun kita ambil pokok kimbang ke masalan, kemudian kita tumbuk-tumbuk, kita peracurkan hingga jadi hijau air dia, kita masukkan ke dalam air. Maka jadi berubah yang banyak. Atau daun kayu yang jatuh. Atau daun kayu yang jatuh, daun-daun yang jatuh yang masuk, yang dijatuhkan, yang dimasukkan. Kemudian hancur daun itu. Di dalam air. Dan garam jabali, ni garam bukit. Garam bukit, bukanlah garam laut. Maka perkara yang tersebut mulai daripada za'faran hingga akhir, tapi itu atas jalan misal sajalah. Benda-benda lain pun samalah, serbuk kopi, sebut teh ke masalah, gula ke masalah, samalah, yang mana dia tak sebut di sini. Maka perkara yang tersebut apabila masuk di dalam air yang mutlak, asal kita katanya air kat beledi, ada air satu beledi kat rumah kita, air ada satu beledi masalah, asalnya air mutlak lah. Air itu air mutlak. Kira pada asal tu air mutlak, boleh kita nak mengakakkan hadas, boleh kita nak menyucikan najis dengan air itu. Tiba-tiba masuk di dalam air itu benda-benda yang disebut tadi. Apabila masuk tu kita tengok, maka kalau perubahan dia tu berubah yang sedikit saja. Berubah yang sedikit tu sekiranya kalau sekiranya kita boleh panggil air mutlak lagi, maka boleh kita mengakakkan hadas dengan dia dan boleh kita menyucikan najis dengan dia. Berubah yang sedikit tu maknanya tidak menghalangkan kita daripada panggil air mutlak. Seperti katanya air 5 liter masalah. Ada termasuk gula 1 sudu teh masalah. Air 5 liter masalah, lepas tu masuk gula 1 sudu teh masalah, maka apabila kita rasakan air itu tak dapat pun rasaan manis. Adapun dapat dengan secara kalau tak perhati itu tak tahu kata ada rasaan manis. Maka itu berubah juga, berubah yang sedikit sangat. Tengok. Kalau masuk 2-3 sudu pun, kalau air 5 liter tu, kalau masuk gula 2-3-4 sudu pun tak mengubah lagi. Sebab kita, kalau fardunya, kalau masuk gula masalah, kita tengok air yang itu nak panggil air kosong ke nak panggil air gula. Atanya air manis. Kalau air 5 liter masalah, atanya air 1 botol masalah. Air 1 botol, 1 liter masalah, masuklah gula sedikit. Apabila masuk tu, kita tengok nak panggil air kosong ke nak panggil air manis atau air gula. Maka sekiranya kalau pada uruf tu tengok ni air biasa lagi, tapi ada rasa manis sikit-sikit, maka boleh ambil wuduk dengan dia. Sekiranya kalau siapa-siapa rasa ni kata ni bukan air kosong ni air gula ni air manis ni, maka itu tak boleh lah. Begitulah. Sebab gula tu benda yang suci, bukan benda yang mutanajis.
Lagi pulanya gula itu apabila dia masuk dalam air, dia jadi bersdaging dengan air. Kita nak tarik tubik, nak ambil keluarkan gula sahaja tu tak boleh. Apabila gula tu dah hancur daripada air, jadi sedaging dengan air. Itu dikatakan mukhalid. Lagi pulanya gula tu benda terkaya daripada air. Maka apabila masuk benda itu sehingga jadi berubah yang banyak, maka air itu dah hilang daripada jadi air mutlak. Jadi air itu suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Tengok, seperti za'faron. Dia misalnya seperti za'faron. Za'faron kalau dia masuk di dalam air, sekiranya kalau sedikit saja, kenapa za'faran masuk? Ada orang letak masuk dalam air. Kalau masuk tu sedikit, maka jadi warna za'faran sedikit saja. Kita tengok tu air tu jadi tak nak jernih sangatlah. Jadi ada warna za'faran jugalah, tetapi sedikit saja. Sedikit tu sehingga pada urufnya, pada pandangan orang ramai itu kata air itu air mutlak lagi. Dibilang kata air mutlak lagi, maka boleh nak buat menyuci lagi lah. Tetapi kalau masuk banyak tu sampai jadi warna oranye tu, kalau orang tengok ni bukan air kosong ni, bukan air za'faran, maka itu suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Atau tepung, tepung gandum ke, tepung beras ke, mana-mana tepung sekalipun masuk juga dalam tepung tu bedak. Kalau masuk sedikit dalam air, maka jadi air mutlak lagi. Kalau berubah yang sedikit. Kalau masuk banyak tu, macam kita nak buat kuih, maka itu jadi air tepung. Kita tak panggil air kosong, tak panggil air mutlak, kita panggil air tepung, maka itu tak boleh lah. Atau kapur yang rakil, mana yang hancur. Maka apabila masuk dalam air, kalau sedikit mengubah yang sedikit, maka jadi air mutlak lagi. Kalau berubah yang banyak, maka tak jadi air mutlak, bukan suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Atau qatron yang hancur, qatron tab yang hancur, yang cair, yang cair, begitu. Sebab apabila masuk dalam air itu, ia jadi bersdaging dengan air. Dan mandi, yakni air mandi, sama. Mandi kalau masuk, air mandi tu, apabila masuk dalam air, sekiranya kalau sedikit, tak apa. Kalau banyak bubahan dia, maka tak boleh nak buat menyucikan hadas dan najis lagi. Dan buah kayu yang gugur, buah kayu gugur. Buah kayu yang gugur atau kimbang. Buah kayu dengan kimbang ni kira sama. Yang dijatuhkan di dalamnya, yakni yang dimasukkan di dalamnya dalam air. Kemudian daripada tumbuk hancur-hancur. Jadi pendekatannya buah-buahan atau kimbang atau daun-daun kemasalan sama. Jadi buah-buah ni apabila kalau sebiji tak dihancurkan, buah-buah ni kalau masuk dalam air, masuk sebiji itu dia tak mengubah, sebab biasanya buah tu dia keras. Seperti masuk buah tufah kemasalan, masuk buah apa-apa sekalipun dalam air, pisang kemasalan, jatuh masuk dalam air, dimasukkan dalam air, kalau sebiji dia tu tak mengapa, sebab dia tak mengubahkan air. Tetapi jadi maksudnya buah atau kimbang atau mana-mana sekalipun, apabila kita kisarkan, kita tumbuk sehingga jadi hancur, jadi keluar air dia, kemudian kita dimasukkan ke dalam air, maknanya air itu jadi air buah, tak jadi air mutlak lah. Kimbang pun gitu juga. Kalau kimbang yang terlampun di atas air itu asal dia, itu tak terkaya. Ini kita ambil kimbang, kita blender, kita kisarkan, kita tumbuk sehingga jadi hancur, kita masukkan dalam air.
Buah pun begitu juga. Maka itu dah apabila berubah yang banyak itu, maka menghilangkan daripada sifat air mutlak. Maknanya air itu dah tak jadi air mutlak. Seperti daun pandang. Seperti daun pandang tu, biasanya kalau nak masuk dalam air tu, kalau letak saja tu dia tak membaukan air sangat. Tetapi biasanya kalau nak jadi daun pandang tu, nak jadi air tu bau daun pandang, dia tumbuk, maka apabila jadi pecah daun dia, maka masukkan di dalam air. Maka air itu jadi hijau, jadi bau daun pandang, sebagai berubah yang banyak, maka air itu dah tak jadi air mutlak. Suci lah. Kalau nak ambil buat minum tu boleh lah. Kalau nak minum tu boleh sangat lah. Begitulah. Begitu juga buah-buah pun macam itulah. Dan pendek katanya buah-buah atau kimbang kalau masuk betul-betul begitu, dia tak mengubahkan air pada asal ghalibnya. Kalau buah tufah masalan, kita ambil masuk, kita masukkan buah tufah, kita lepaskan buah tufah itu masuk dalam air, dia terlapun di atas air begitu, maka dia tak mengubahkan air, itu tak mengapa. Dan begitu juga pokok kimbang artinya ruput ke masalan, walaupun kimbang itu asal jadi daripada air sekalipun, tetapi kalau kita ambil pokok kimbang itu masuk dalam air, lepas bagi begitu saja, dia tak mengubahkan apa-apa air, sifat-sifat air, maka tak mengapa. Tetapi dia belum pada nak masukkan kimbang daun buahan tadi, artinya daun pandang tadi, dia menghancurkan dulu. Dia tumbuk dulu, kemudian barulah dia masuk ke dalam air. Maka air itu jadi air buah lah. Dan air itu jadi air daun kimbang lah. Atau air itu jadi air daun pandang lah. Maka itu dah hilang jadi pada air mutlak. Samalah serbuk teh, serbuk kopi itu sama. Sebab kopi pun sama, daun teh pun sama. Kalau daun teh tu yang kita ambil kat pokok, artinya ambil yang kering itu lepas masuk dalam air, dia biasanya dia tak mengubahkan sifat air. Kopi itu kalau sebiji dia tu, walaupun sudah proses jadi warna kuku sekalipun, maka itu tak mengubahkan sifat air. Kopi kalau kita hancurkan itulah yang mengubahkan sifat air. Daun teh pun sama juga. Kalau daun kita ambil yang hijau-hijau kat pokok tu, pokok teh kita lepas masuk dan kita masukkan dalam air, maka dia tak mengubahkan air. Sebab daun selai-selai daun tu tak mengubah. Tetapi teh yang katanya mengubahkan air apabila dihancurkan. Apabila masuk dalam air panas, masalah, atau kopi yang sudah jadi serbuk. Begitulah. Dan daun kayu yang dijatuhkan, ini yang dimasukkan, kemudian hancur di dalam air. Jadi daun pun demikian juga. Daun, mana-mana daun sekalipun, apabila dia masuk sendiri, itu tak mengapa. Kalau dia masuk sendiri seperti dipuput oleh angin, maka masuk dalam air. Masuk selai-selai begitulah. Maka itu tak mengapa. Tetapi yang maksud di sininya air, itu daun-daun yang kita sengaja ambil daun tu masuk ke dalam air. Itu maknanya daun kayu, daun-daun yang dijatuhkan, yang dimasukkan, masuk dalam air dengan perbuatan kita lah. Bukan dipuput oleh angin, ditiup oleh angin, tu tidak. Kita sengaja ambil daun pandang ke masan, atau daun apa-apa, daun pisang ke, daun mana-mana daun sekalipun, ruput pun samalah. Masukkan ke dalam air. Semata-mata kita masuk tidak menghancurkan, maka dia tak mengubahkan lagi. Tetapi apabila kita biarkan begitu sampai 4-5 hari ke masalan, 4 hari 5 hari, maka daun tu jadi hancur. Jadi hancur di dalam air. Maka dengan sebab dimasukkan daun ke dalam air, perbuatan kita, dan dia 3-4 hari itu, 5 hari kemasan, daun itu jadi hancur. Apabila jadi hancur tu, air kitanya jadi berubah sebab hancuran daun tu tadi. Maka air itu kalau berubah yang banyak, maka air itu dah tak jadi air mutlak.
Itulah. Tapi kalau daun tu masuk selai-selai begitu, walaupun kita sengaja perbuatan kita manusia sekalipun, kalau awal-awal tu belum pada hancur, tak mengapa lagi. Begitulah. Jadi maknanya daun tu yang hancur tadi tu, yang masuk dalam air tu dengan sebab perbuatan manusia. Kita tuan air sendiri ke atau yang lain tu tak ada kira lah. Jadi kalau soalnya siapa yang memasukkan tuan air ke atau orang luar, itu tak kira, asalkan manusia yang mukallaf. Dan garam jabali. Garam bukit itu terkaya daripada air. Maka sekiranya kalau masuk dalam air, kalau masuk sedikit saja, maka kalau tak mengubahkan sifat air, warna air, rasaan air, maka tak mengapa lagi, jadi air mutlak lagi. Sekiranya kalau dimasukkan ke dalam air, masuk banyak sehingga air itu tak jadi air biasa, jadi air garam, air masin, maka itu tak boleh lah. Bersalahan tanah, ini lain daripada tanah. Sebab tanah ni walaupun kalau banyak-banyak tu dia mengubahkan warna air. Tetapi tanah ni benda yang tak boleh lepas air daripadanya. Asalnya benda tanah ini benda yang air tak boleh lepas. Sebab biasanya air tu dia berlari di atas tanah. Asal daripada keluar daripada tanah. Begitu. Sebab tu pada banjir tu air tu tak jadi air jernih. Air banjir tu tak jernih. Jadi air selut. Air tanah, maka itu boleh kita nak ambil wuduk. Dan garam laut, garam yang jadi daripada air laut. Maka kalau jadi masin sekalipun, air satu cawan, ambil garam satu cawan masuk, boleh. Sebab garam laut tu apa dia? Air mutlak juga. Garam laut tu ialah air mutlak juga. Walaupun kita katanya air kosong, air mutlak 1 liter. Garam 1 liter. Masukkan garam di dalam air kosong 1 liter tadi. Kita kucar, kita rebuskan masalan. Maka jadi air garam lah. Tapi garam tu garam laut. Maka tak mengapa. Sebab garam laut tu ialah air laut. Air laut tu setengah daripada air mutlak. Seperti yang telah terdulu sebut hampir. Sebut maknanya dekat sangat, tepat sebut. Maknanya tak lama lah. Seperti yang telah yang telah tersebut hampir. Mana baru lepas saja. Tepat yang masalah yang dia sebut kata garam tu, garam laut tu, sebut yang hampir maknanya sebut sebentar tadilah. Maka adalah berubah dengan sekalian perkara itu manakala maka adalah berubah dengan sekalian perkara itu seperti za'faran hingga akhir tadi. Sampai mulai daripada za'faran sampai garam jabali itu, dan lain-lain lagi yang dia tak sebut. Manakala ubah yang menanggalkan, manakala ubah bila masa air itu jadi berubah, berubah tu yang menanggalkan, bukan meninggal, menanggalkan, menghilangkan, menanggalkan, baca begitu ya. Yang menanggalkan, yang menghilangkan, yang membuangkan daripada namukan, daripada dinamakan, ini dipanggilkan, dinamakan, dipanggilkan air yang mutlak. Jadi maknanya perkara-perkara yang sebut tadi ialah perkara yang mukhalid, yang terkaya air daripadanya. Sekiranya apabila masuk ke dalam air, apabila masuk dalam air itu, air jadi berubah sifatnya. Apabila berubah tu, berubah sakat mana? Sekiranya tak boleh kita nak panggil air mutlak. Itu maknanya yang menanggalkan, yang menghilangkan daripada dinamo dipanggil air yang mutlak. Jadi masuk tu kita tak panggil. Tengok air kosong biasanya kita rebus, kemudian kita masuk serbuk kopi. Maka serbuk kopi itu masuk dalam dhabit tadi benda mukhalid yang terkaya air daripadanya. Maka serbuk kopi itu apabila kita masuk air satu cawan, air satu kendi ke masalan, maka air 1 liter tu kalau kita masuk serbuk kopi 1 sudu tu pun tengok, orang tengoknya ini air kopi.
Dia tak panggil air mutlak, dia tak panggil air kosong lah, tak panggil air biasa lah. Kalau tanya, kalau orang datang ke rumah, dia minta, saya minta air kosong 1 cawan. Maka apabila kita akad kepada dia, akad air kopi, tengok, ni air kopi ni saya nak air kosong, dia tak minum lah. Soalah gitu. Maknanya, dah tak boleh panggil air mutlak. Kalau katanya air kosong juga, tapi ada juga masuk kopi sedikit. Nampak macam hitam-hitam sikit saja. Tengok ni, macam masuk kopi. Dia tak ada juga masuk sikit, tapi sikit saja. Jadi maknanya panggil air kosong lagi, air mutlak lagi. Itu boleh. Tu tengok pada uruf lah. Tengok kepada pandangan orang ramai, tengok apabila masuk benda itu nak panggil air kosong ke, nak panggil air benda itu. Tengok air itu kalau masuk serbuk kopi, masuk sedikit saja. Tengok kalau, biasanya kalau tengok ni air kosong, hanya ada termasuk air kopi sedikit saja. Tanya, kalau orang tengok ni, dah air kopi ni bukan air kosong, itu dah tak boleh menyuci lah. Begitulah. Sehingga katanya, yang merubah itu menanggalkan daripada nama panggil air mutlak. Dah tak jadi air mutlak dah. Tiada menyucikan, tak boleh nak menyuci, ni menyucikan hadas dan najis. Dah tak boleh dah tu. Sebab tu kalau nak guna air teh kemasan air kopi kemasalan, untuk itu nak menyucikan najis tu, ia tak jadi suci. Walaupun ain najis tu tidak ada sekalipun, tetapi hukum pada syaratnya tak suci. Contohnya kain kita kena najis. Kain masalan, kita nak pakai solat tu, baju masalan yang kita nak pakai solat tu kena najis. Maka kita ambil teh, air teh masalan atau air jus masalan, basuhkan. Maka kalau pada kiraan kita dah suci lah. Lagi pulanya najis tu dah tak bau diri najis pun dah tidak ada, tapi guna apa basuh tadi? Guna bukan air mutlak. Maka hukum tu masih jadi najis lagi. Tak boleh pakai solat. Jadi gitulah. Kalau seorang tu dia kencing, kemudian air mutlak tu tidak ada. Air mutlak, air kosong tu tidak ada. Dia ada bawa botol air jus masalan. 1 botol. Kemudian dia basuh dengan air jus tu, maka nak sembahyang dengan itu tak boleh. Sebab air jus tak boleh menyucikan najis. Jadi hukumnya tak suci lah. Maka nak buat macam mana? Kita jiruskan dengan ikut pula dengan air kosong, suci lah. Begitulah. Jadi kalau siapa yang kena najis tu, misalnya kita katanya air kosong, air mutlak tu ada sedikit saja. Yang banyaknya air teh tu banyak. Teh tu banyak. Maka kita basuh dengan teh dulu. Supaya hilangkan diri najis, air najis, sifat najis, kemudian diikutkan dengan air kosong. Bolehlah begitu. Tapi kalau dengan basuh dengan teh, tak jadi suci. Tiada menyucikan, dia tidak ada kekuatan menyucikan hadas, kekuatan menyucikan najis tidak ada pada diri dia. Lagi hanya suci jua, yakni diri dia tu suci, bukan najis, bukan mutanajis. Begitulah, suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Itu yang kedua, daripada air yang suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Yang ketiga, setengah daripada air yang suci tidak boleh menyucikan yang lain, tahirun ghairu mutahhir. Kalau bahasa Arab katanya tahirun, mana yang suci pada diri, ghairu mutahhir, tidak boleh menyucikan yang lain. Air yang keluar daripada yang suci. Air yang keluar yang dapat daripada benda yang suci. Seperti air yang kita dapat daripada tebu masalah. Kita ambil pokok tebu, sebatang dianya, kita perah, kemudian dapat 1 cawan air dia. Maka air itu suci lah.
seperti air mawar. Kita perahkan bunga mawar, maka jadi air mawar. Dan air kelapa, kita air dalam buah kelapa itu suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Dan air yang di dalam akar kayu, air yang di dalam akar kayu. Jadi ya setengah-setengah tu ada, kalau setengah-setengah pokok tu kalau kita potong ke akar dia tu, ia bertitik air. Ia bertitik air keluar daripada akar itu. Maka air yang keluar daripada akar kayu tadi tu macam air kelapa, macam air tebu lah. Sebab tebu tu dia mempunyai air, dalam ada air kat dalam tebu. Apabila kita perah, dia keluarkan air dia, jadi manis. Tetapi air akar kayu tu manis ke rasa macam mana tak tahulah tu. Tetapi setengah-setengah pokok tu apabila dia bukan getah. Kalau yang kita potong daun pisang tu, maka keluar itu getah dia, itu bukan air tu. Adapun setengah-setengah pokok tu kat dalam hutan tu, akar dia, akar dalam tanah ke, akar yang merata di atas pokok-pokok ke, tak kira. Apabila kita potong tu, air bukan getah. Ada keluar air, bertitik pula air. Walaupun tak sampai mengalir, tapi ada bertitik. Maka itu apa dia? Macam air tebu, macam air kelapa lah. Biasanya ada setengah orang tu dia ambil kat buluh masalah, kat pokok buluh adalah. Dia buat macam mana tak tahulah cara nak ambil tu. Tapi ada setengah pokok tu dia mengandung ada air kat dalam dia. Apabila kita potong akar, air tu bertitik. Kita tadah tu setengah tu jadi ubat, tak jadi ubat tak tahulah situ. Tetapi suci pada diri, tetapi tak boleh menyucikan najis dan hadas. Sebab air yang keluar daripada akar kayu, atau daripada rating kayu ke, rating dia pun samalah, keluar daripada dalam. Keluar jadi gitulah, jadi macam tebu lah, kita kiranya. Dan umpama yang tersebut tadi, umpama air madu, air mawar dan air kelapa dan sebagainya, yang kita dapat daripada suatu benda. Maka di sini pun masuklah dalam itu air tebika, masalah juz dia itulah, yang kita dapat daripada urin, gitu. Hanya suci jua, tiada menyucikan. Suci pada diri sebab dia tu bukan najis, bukan mutanajis. Tiada menyucikan, mana tak boleh nak guna untuk menyucikan hadas dan najis. Maknanya kalau kita guna air kelapa masalah basuh najis, maknanya hukum najis tu masih ada. Walaupun kita guna, kalau guna basuh dengan air kelapa pun air najis dia habis juga macam kita guna air biasa ni lah. Cumanya benda yang kita guna tu bukan alat dia. Jadi maknanya kalau kita guna air kelapa tu, kalau kena najis suci jugalah. Maknanya air najis tu kalau kira pada zahir tu maknanya suci lah. Kalau nak pakai ke mana-mana tu tak bau, tak jadi, tak itulah. Tetapi kita nak pakai solat tu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita basuh bukan basuh dengan air mutlak, bukan basuh dengan air kelapa. Air kelapa tak menyucikan najis. Tak menyucikan najis. Walaupun kalau kita jiruh dengan air kelapa, hilang juga najis tu. Walaupun diri najis dah hilang, warna najis dah hilang, dan bau najis dah hilang sebab kita jiruh dengan air kelapa, tetapi hukum najis masih ada. Hukum najis tu masih ada. Tak boleh nak pakai solat lah. Kemudian nak buat macam mana? Kita jiruh dengan air mutlak sekaligus, boleh. Kita bilahkan dengan air mutlak, boleh. Kalau nak katanya air kelapa tu banyak, air kosong ni ada sedikit, kita basuh lah. Basuh dengan air kelapa, kemudian sudahkan dengan air mutlak. Jadi, begitulah.
Dan ada kalanya, ini sambung dengan awal tadi. Awal yang kita baca, yang tadi. Pada katanya, dan lain daripada air yang mutlak terbagi atas dua bahagian. Kerana bahawasanya ada kalanya air yang suci. Atau ada kalanya, di situlah. Sambung kat situ. Pada kata, kerana bahawasanya ada kalanya air yang suci hanya tiada menyuci. Ada kalanya yang sana. Kita sambung kat situ. Jadi maknanya setengah daripada benda yang air yang bukan air mutlak. Setengah daripada air yang bukan air mutlaknya yang kedua. Daripada dua bagai tadi, dan ada kalanya air yang kena najis. Air yang kena najis. Itu nun, yang kena najis. Maka air atau mana-mana suatu kalau kena najis, kita panggil mutanajis. Itu panggilannya. Benda tu asal benda suci. Benda itu asalnya benda suci. Apabila kena najis, benda tu kita panggil mutanajis. Air kalau masuk najis, maka air itu jadi mutanajis. Baju kita apabila kena najis, maka baju kita jadi mutanajis. Benda suci apabila masuk najis, apabila kena najis, kita panggil mutanajis. Adapun yang panggil najis itu benda asalnya najis. Seperti darah, seperti air kencing dan tai masalah. Maka benda tu anjing, begitulah. Maka itu asal dia lagi. Maka itu panggil najis. Najisun. Najis. Adapun benda suci tetapi masuk kena najis, kita panggil mutanajis. Itu berbezanya. Jadi maknanya air tidak ada. Air mutlak asalnya suci lah. Tetapi apabila masuk najis, kita panggil mutanajis. Bukan dia najis. Air yang kena najis. Dan iaitu air yang kena najis dua perkara, dua bagai. Air yang kena najis itu dua perkara, yang ini dua bagai. Pertama, barang yang berhubung dengan najis. Yang menajiskan. Padahal ia kurang daripada dua kolah. Keduanya barang yang berubah, ia dengan najis yang berhubung dengan dia. Dan jikalau dua kolah dan lebih, maka keduanya dinamakan air mutanajis. Ia tiada suci dan tiada menyucikan. Jadi kita ambil maksud dia dulu. Jadi air ini ada sedikit, ada banyak. Seperti kata dulu, air kalau sedikit maknanya tak sampai dua kolah. Air kalau kata banyak, dua kolah atau lebih banyak. Begitu. Jadi ingatnya begitulah. Kalau kita sebut air yang sedikit, maknanya air tak sampai dua kolah. Kalau katanya air itu banyak, mana air dah sampai dua kolah atau lebih banyak daripada itu, daripada dua kolah. Dua kolah tu 200 liter lebih kurang. Maka air mutlak ni lah. Air kita bahagi kepada dua, ialah air yang sedikit dan air yang banyak. Kita ingat begitu dulu. Air yang sedikit artinya air yang banyak.
Sedikit tak sampai 2 kolah, banyak lebih daripada 2 kolah. 2 kolah atau lebih banyak. Ha. Maka air yang sedikit dulu. Air yang sedikit semata-mata masuk benda najis. Semata-mata masuk najis, maka air itu dah jadi mutanajis. Mengubahkan sifat air ke tidak, maka sama saja. Mengubahkan sifat air ke tidak, sama saja, maka jadi jadi mutanajis. Itu dulu dengan secara ijmal, begitulah dulu. Jadi air kalau tak sampai 2 kolah, semata-mata masuk najis, maka air itu dah sampai ada jadi mutanajis. Apa maksud dengan kata masuk? Jadi air yang tak sampai 2 kolah ada bersentuh dengan najis. Ada bersentuh dengan najis. Tengok, dia kata yang pertama, barang yang berhubung dengan najis. Barang yang, yakni air yang. Barang, yakni air yang berhubung, yakni ada bersambungan. Jadi dia cakap berhubung ni, dia tak cakap masuk. Padahal maksudnya masuklah. Tapi tapi kalau masuk tu maknanya masuk duduk dalam air lah benda najis itu, tapi tak mesti begitu. Maksudnya berhubung di sini kalau kita kata najis masuk betul-betul dalam air, itu memanglah dah jelasnya begitu. Tetapi dia kata berhubung ni macam mana, apa dia? Kita katanya kalau najis itu kat tepi masalah. Contohnya air dalam cawan masalah. Air dalam cawan, maka ada tak cicak. Tak cicak tak ada masuk di tengah cawan tidak. Tetapi ada kat tepi cawan. Dia lekat kat birai cawan itu, maka air yang ada dalam cawan tu ada bersentuh dengan najis, dengan tak cicak itu. Maka itu dikatakan berhubung. Bukan maksudnya dia cakap maksud dengan kata berhubung tu, contohnya tak cicaknya ada kat birai ni, kat tepi ni, ada kat tepi dia ni, maka air ada sebelah dalam, tetapi air itu dia banyak, dia bertumpuk bersentuh dengan tak cicak yang ada kat tepi tu. Walaupun tak cicak tak ada masuk dalam cawan betul-betul tu tidak. Tapi apabila kalau duduk kat tepinya begini, tak cicak tu kering, maka air itu tak bersentuh dengan tak cicak, maka tak mengapa. Tetapi kalau kita masuk tu, apabila air itu jadi gelombang, jadi bersentuh, berhubung dengan najis, maka air itu dah jadi mutanajis. Jadi maksudnya dengan secara ghalib-ghalibnya, kalau masuklah kita bercakapnya. Tapi tak mesti masuk kat tengah air. Janjinya kalau najis duduk kat tepi, tapi ada bersentuh dengan air. Maka itu, jadilah air itu mutanajis. Itu maksud katanya barang yang berhubung, bukan hubung macam sambungan tali itu, bukannya begitu. Bukan berhubung, maknanya sambung macam kita sambung tali itu, satu hujung ke satu hujung, bukan maksudnya begitu. Bukan sambungan, bukan maksud begitu. Maksudnya masuk. Najis yang masuk ke dalam air. Tapi kalau tak masuk pun, ada kat tepi, sehingga air itu bersentuh dengan najis, kat bira-bira dia tu, bira air bersentuh dengan najis. Walaupun najis tu tak terlapun kat tengah-tengah, tak masuk kat tengah air sekalipun, tapi kat bira bekas dia tu ada najis, air tu bertepuh dengan najis itu. Iyalah, masuk dah kata berhubung. Apakah lagi kalau masuk kat tengah-tengah tu, masuk terlapun di atas air, maka itu
air itu dah jadi air mutanajis. Tengok dia katanya yang pertama barang yang yakni air yang berhubung dengan najis. Kita agaknya kita faham maksud dengan kata berhubung dengan najis. Masuk betul-betul ke ada artinya tak masuk tapi ada bersentuh. Kalau tak bersentuh itu tak mengapa. Walaupun air itu jadi busuk dengan sebab najis. Contohnya kita katanya ini satu bekas. Ini satu bekas. Bekas belah kanan air mutlak. Bekas belah kiri darah masalah. Darah tu banyaklah sebab dia sembelih lembu. Dia tadahkan darah untuk nak jadi baju masalah. Dia simpankan darah untuk nak jadi baju pokok masalah. Ini satu beldi darah betul-betul darah. Kemudian ini air. Maka dua ini tak bersentuh. Tak bersentuh tetapi air mutlak ini duduk dekat dengan najis. Dengan darah jadi air ini bau darah. Itu tak mengapa sebab ditiup oleh angin saja. Itu tak mengapa walaupun bau kuatlah. Air itu bau darah betul-betul. Tetapi dia tak bersambungan, dia tak berhubung, maka tak jadi mutanajis lah air itu. Ada pun sini, ada bersentuh. Ada bersentuh. Bersentuh mana diri air dengan diri najis tu ada bersentuh. Tu ada bersambungan. Diri air tak kira di bekas dia. Jangan kira bersentuh berhubung di bekas dia. Diri air dengan najis tak bersentuh, tak panggil bersambung juga. Contohnya ini beldi najis, ini beldi air mutlak bersentuh dua bekas itu. Tetapi air dengan najis tak bersambungan. Maka itu tak mengapa juga. Padahal kurang daripada dua kolah. Padahal kurang daripada dua kolah. Air itu tak sampai dua kolah. Masuk najis, berhubung dengan najis. Maka air itu dah jadi air mutanajis. Itulah. Maka hukum air mutanajis tak boleh suci pada diri pun tidak. Apakah lagi nak menyucikan hadas. Begitulah. Jadi kalau kita nak guna buat jiwa pokok tu boleh lah. Nak bagi binatang minum tu boleh lah. Jadi kita nak minum tak boleh. Kita nak basuhkan kain kita kena najis atau nak mengangkatkan hadas dah tak boleh. Nak minum pun tak boleh. Tapi kalau nak jiwakan pokok tu boleh lah. Nak bagi binatang minum tu boleh lah. Begitulah. Tapi di sini masalah najis yang masuk dalam air itu malaikat bangkai. Bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Rasanya lagi akan datang dia akan sebut. Keduanya, barang yang berubah ia dengan najis barang tu air. Air yang berubah ia dengan najis dengan sebab masuk najis. Dengan najis yang berhubung maksudnya sama. Najis yang berhubung, yang bersambung, yang masuk, yang bersambung dengan dia, dengan barang, dengan air. Jikalau dua kolah dan lebih. Walaupun dah dua kolah atau lebih sekalipun. Jadi maksudnya di sini air kalau banyak, maknanya dua kolah atau lebih. Maka air apabila sampai dua kolah atau lebih, dia ada kekuatan menahankan najis. Ad-daf'u. Ada kekuatan ad-daf'u yang boleh menolakkan najis. Dengan maknanya air kalau sampai dua kolah, sekiranya kalau masuk najis, itu kita tak boleh buat keputusan lagi. Air yang sampai dua kolah apabila masuk najis. Apabila masuk najis tu kita tak boleh buat keputusan lagi. Tak boleh buat keputusan macam mana, tak boleh nak menghukumkan lagi air itu najis ke tidak najis, mutanajis ke tidak, tak boleh kita buat keputusan lagi. Kita kena tengok air yang sampai dua kolah itu apabila masuk najis, adakah najis itu mengubahkan sifat-sifat air yang tiga sifat itu ataunya tidak. Sekiranya kalau masuk najis
maka najis yang masuk itu tidak, yang masuk, yang bersentuh, yang berhubung dengan air itu tidak mengubahkan rasaan air atau tidak mengubahkan bauan air, tidak mengubahkan warna air. Maka air yang sampai 2 kolah itu walaupun masuk najis tetapi najis tidak mengubahkan sifat-sifat yang 3, maka tidak mengubahkan sifat-sifat yang 3 atau mana-mana satu daripada sifat-sifat yang 3, maka najis itu tidak menajiskan air yang sampai 2 kolah. Sebab tidak ada berubah. Tengok air 2 kolah, masalah air 300 liter masalah dalam satu bekas tu. Dalam satu bekas tu air diisikan 300 liter ke 200 liter ke atau 1000 liter ke masalah, kemudian ada masuk tak cicak masalah. Maka tak cicak sebiji itu besar biji jagung, besar biji kacang hijau saja, dia tak mengubahkan sifat air. Maka air itu masih suci lah. Tetapi kalau masuk najis, masuk tu agaknya banyak, sehingga najis itu mengubahkan mana-mana satu daripada sifat-sifat air yang sampai 2 kolah, maka air yang 2 kolah itu dah jadi mutanajis. Begitulah. Jadi pendek katanya kita ingat balik bahawasanya kalau air tak sampai 2 kolah, air tak sampai, ni air, air kalau ni kita cakap masalah air, tak cakap masalah minyak benda cair lain pada air. Tak cakap macam kuah sup, masalah itu tak cakap. Jenis air mutlak saja. Air mutlak, air mutlak kalau tak sampai 2 kolah, apabila bersentuh dengan najis, berhubung dengan najis, masuk najis, tak kira berubah atau tidak. Dah jadi mutanajis. Begitulah. Kalau air yang sampai 2 kolah atau lebih banyak masuk najis, kita tengoklah berubah ke tak berubah. Kalau tak berubah, air itu suci. Mutlak. Suci maknanya masih jadi air mutlak lagi. Sekiranya kalau masuk najis, maka jadi mengubahkan sifat-sifat air yang 3 tadi atau mana-mana satu daripada 3 tadi, maka air yang sampai 2 kolah atau lebih tu jadi mutanajis juga. Lagi pulanya masalah ini bukan masalah bangkai. Masalah bangkai yang tidak mengalir darah. Itu nanti lagi akan datang. Dan ini kita cakap masalah benda cair. Cakap benda cair, bukan cakap fasa air saja. Adapun macam minyak dan sebagainya, benda yang cair tetapi bukan air, itu lagi akan datang juga. Maka dia katanya, maka kedua-duanya, dua kelakuan tadi, air tak sampai 2 kolah, air 2 kolah dan berubah sebab masuk najis, maka kedua-duanya dinamakan air mutanajis. Air kena najis lah. Apa dia bernama air mutanajis? Mana asalnya suci tetapi ada masuk najis, maka jadi air itu mutanajis. Tiada suci, yang diri dia tu tak suci, tak boleh nak minum, begitulah. Dan tiada menyucikan, diri dia tu tak suci, lagi pulaknya kita nak guna dia untuk mengangkat hadas dan najis, basuh najis pun tak boleh juga. Sebab air itu dah jadi air mutanajis. Itulah kelakuannya. Pendek katanya, daripada masalah di sini bahasanya air kalau sedikit, tak sampai 2 kolah, semata-mata masuk najis. Tapi najis itu lain daripada najis bangkai yang tak mengalir darah. Lepas tu macam mana bangkai tak mengalir darah, insyaAllah lagi akan datang. Apabila masuk najis yang lain daripada bangkai yang tak mengalir darah, maka semata-mata masuk najis tu dah jadi mutanajis. Walaupun tidak berubah mana-mana satu pada sifat dia sekalipun. Dan air kalau sampai 2 kolah, masuk najis, itu tengoklah. Kalau mengubah, maka jadi mutanajis juga. Walaupun air 2 kolah atau lebih sekalipun. Dengan sebab masuk najis, mengubahkan sifat air. Tetapi kalau masuk tak mengubah, maka masih jadi air mutlak. Itulah berbeza.
bersalahan jikalau ada sampai 2 kolah dan berubah dengan najis sekali-kali. Bersalahan jikalau ada sampai 2 kolah dan berubah dengan najis sekali-kali, dan tiada pula dengan yang suci. Kita akhir di situ dulu. Dan bersalahan jikalau ada sampai 2 kolah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Babo. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Jazak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.